Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Okey, Alhamdulillah syukur kita dah pun memasuki fasa awal fasa pertama di tahun 2021. Kan? Sekejap je. Siapa kat sini dah tulis dah? Dah tulis habis dia punya azam tahun baru 2021. Dan saya yakin selepas you all dengar saya punya sesi live pagi ni, mesti ada beberapa azam baru yang anda mungkin kena tambah yang baru, atau mungkin anda kena adjust balik apa matlamat ataupun azam yang anda dah tuliskan sebelum ni. Okay, so pagi ni saya patutnya nak live kat saya punya garden, tapi nampaknya hujan yang tidak berhenti daripada subuh tadi. Harap-harap tidaklah banjir, dan kepada anda yang mungkin mengalami banjir di tempat anda, saya doakan semoga anda dipermudahkan, anda serta keluarga dilindungi oleh Allah SWT, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, kita faham cuaca yang tidak berapa menentu kebelakangan ini, insya-Allah. Dan juga pagi ni saya nak bercakap tentang, sebab saya sebenarnya nak bagi tahu, you all dah ready ni? Adakah dah tag kawan-kawan? Adakah you all dah tekan butang share ke belum? Pagi ni saya berada kat rumah sebenarnya. Tadi saya nak live kat pokok tu, tapi tengok hujan tak berhenti-henti. So saya terpaksa buat kat bawah bumbung garaj ni, insya-Allah. Okay, so pagi ni saya nak bercakap tentang, sebab saya baru je balik daripada Kuala Lumpur sebenarnya, selama berkampung selama 3 hari. 3 hari 2 malam buat coaching face to face, one to one. 3 hari 2 malam tak berhenti-henti. Malam pun habis pukul 12.30 malam. Okay, tak berhenti sebab adalah beberapa benda yang saya nak share kejap lagi. Sebab saya telah macam ni, kita buat coaching tu sebenarnya untuk kita punya student kita ataupun anak murid saya yang mereka adalah usahawan yang dibimbing di bawah satu program atau grup namanya Ultimate Plus. Okay, so kebanyakan mereka ni ada yang saya ambil satu kes ni, contoh macam Puan Caca. So datang jauh daripada Perlis tu, daripada Perlis datang untuk di coach. Saya ingat lagi masa dia datang, dia buat dimsum, nama dia Puan Rosnah, atau nama glamour dia Caca. Dia datang kelas kita pada 2018 hujung. Bukan, pada 2019 awal tahun. Saya ingat lagi bulan Mac tak silap saya, di Shah Alam. So 2018 jualan dia setahun ni, saya dengar saya nak bagi dulu kenapa saya nak cakap pagi ni ramai usahawan duduk tepi gaung. Kejap lagi saya nak anda dengar ni dulu, sabar. Saya tahu ramai yang kadang-kadang nak tanya soalan lah, nak tahu yang tu, sabar. Dengar dulu, yang saya nak cakap ni penting. Kalau you tak dengar ni, you all akan lakukan kesilapan yang sama dan mungkin lebih teruk. So saya nak anda dengar sambil anda tolong tekan butang share sebagai amanah saya untuk anda bayar yuran pagi ni. Yuran dia senang, tekan butang share. Tak tekan butang share, saya macam tak berapa best, tak rasa senang hati sangat. Nak bagi sesi percuma pagi ni. So macam Puan Caca tadi saya beritahu, dia jual dimsum, ada kedai, ada kilang kecil di Perlis. 2018 setahun dia cuma buat 118,000. Jangan boleh conteng tak kat sini? Selalu saya conteng kat sini. Kalau saya tak ada iPad, saya conteng kat sini. Okay. So 2018 tuan-tuan, 2018 dia hanya buat lebih kurang dalam 118,000. Boleh nampak tak contengan saya tu? Saya 118,000 setahun. 118k. Itu 2018. Lepas dia datang belajar pada tahun 2019, dia datang belajar dengan kita. So jualan dia naik kepada 2.8 juta. Nampak tak? Dia punya sale naik kepada 2.8 juta. Bagus lah kan? Daripada 118k, lebih kurang dia buat dalam 10,000 sebulan. 2019, okay, dia buat 2.8 juta. Masa tu dia dah masuk Ultimate, dia dah berada di bawah bimbingan saya, dia dah tahu macam mana nak mengonlinekan bisnes dia. Okay, so itu yang berlaku. So pada tahun 2020,
Dia terus lagi belajar dan implement buat lagi. Dan dia didikut secara close, secara rapat. Dia ada coaching dengan saya setahun lebih kurang dalam 3 kali. Tak masuk lagi dengan sesi perjumpaan lagi 3 kali. So 2020 perniagaan dimsum dia berjaya buat 19 juta, babe. Serius lah. Okay. 2020 tu dia berjaya buat 19 juta. Jual dimsumnya. Dan kilang masih lagi dipelis. Alhamdulillah juga saya berbangga dengan pencapaian dia sebab pada tahun lepas 2020 dia sekarang ni dalam program dia sedang bina kilang. Kilang dia ada satu kawasan, kita tak nak bagi tahu kat mana, tengah buat renovation apa semua, tengah siapkan kilang di kawasan Lembah Kelang dan insya-Allah akan siap pada bulan April ni nanti. Okey. So itu contoh kejayaan anak murid saya. Tapi kejap lagi saya nak bagi tahu kenapa ada setengah mereka ni yang duduk di tepi gaung. Dan saya percaya, anda percaya ke percaya bahawa mereka ni dah capai sale macam ni, dia akan nak buat lebih lagi. Dia akan nak buat lebih. Saya bagi satu contoh lagi, saya bagi lagi satu contoh. Senang anda nak faham. Sekejap Jadi yang ni saya padamkan dulu. Macam mana nak padam? Nak padam tu dah tak tahu dah macam mana nak padamnya. Sekejap, sebentar. Berjaya pun saya memadamkannya. Okey, macam mana tu? Okey, so boleh faham So ada lagi seorang anak murid saya. Dia ni buat kain pasang. Nama dia Puan Zara. Pada tahun 2018, dia pun sama juga. Dia lebih kurang macam Caca. Dia jual kain pasang je. 2018 pun sama. Dia buat dalam lebih kurang dalam 7,000, 8,000. Adalah dalam 100k setahun. Okey, boleh nampak ni? Okey. Dia buat dalam 100k setahun. Ya, nampak ni? Sekejap. Okey, so dia buat dalam 100k setahun. Dia biarkan pasang. Bermaksud sale dia dalam sebulan dalam 7,000. Sekejap. 100k setahun pada 2018. Kenapa dia boleh teralih-alih ni? Sekejap. Okey. 2018 buat dalam 100k. So itu adalah Puan Zara. Ataupun brand dia Fizara. Tapi apa yang berlaku adalah pada tahun 2019, so bila dia masuk kelas, dia belajar, dia tahu, rupanya bisnes aku ni kena online. Dan dia tahu cara macam mana untuk dia nak set up page dia, macam mana dia nak tarik pelanggan dia tarik. Dia tahu benda tu dan dia beranikan diri. Dia bukanlah berani sangat. Dia pun takut juga nak buat FB Live. Takut. Ada yang sama macam dia. Takut nak buat FB Live. Takut. Sekarang ni saya yang takut tengok dia buat FB Live sebab saya tengok dia macam tak nak berhenti. Kalau buat FB Live tu tak nak berhenti-berhenti pula. Ada ilmu yang saya bagi sebenarnya. Kenapa mereka berani nak buat FB Live? Ada. Ingat saya saja ingat senang nak push orang buat FB Live ni. Tak senang. So pada tahun 2019, Puan Zara ni buat sale lebih kurang dalam 1.5 juta. Alhamdulillah meningkat. 2019 dia buat 1.5 juta ringgit. Alhamdulillah. Bagus kan? Bagus kan? 1.5 juta dia punya sales. Macam. Kan? Pada tahun 2019 dia berjaya buat 1.5 juta. Boleh nampak tu? Tak apa. Kalau tak nampak boleh dengar saya cakap ni. Tapi kejap lagi saya nak bagi tahu apakah benda yang lebih penting. Pertama sekali matlamat saya adalah memastikan bagi anda yang datang ke kelas, buat duit dulu. Naikkan sales tu dulu. Itu problem kita paling utama. Kan? Dah lah. Masalahnya dah lah datang ni dah lah tak ada duit sangat. Berniaga dah bertahun. Tak ada duit. Masalahnya apa? Malu pula nak buat FB Live tapi tak malu dengan bank. Tak malu pula nak call member elok, nak pinjam duit. Tak malu pula. Tak malu pula sekolah anak telefon. Ni bila nak bayarkan yuran anak? Malu, babe. Tapi nak buat FB Live, menyampaikan kebaikan. Saya tahu tau, kebanyakan orang yang malu sebab dia rasa dia kena menjual. Itu yang salah. Itu yang paling salah. Salah yang paling salah. Muhammad Salah pun, pemain bola pun akan cakap benda ni salah. Kan? So 2020 Puan Zara berjaya buat, alhamdulillah dia berjaya buat naikkan sale dia kepada 4 juta ringgit. 4 juta pada 2020. Macam. Anda tengok jenis dia 100,000. Masuk kelas belajar. Alhamdulillah naik 10, 15 kali ganda lah lebih kurang. 1.5 juta.
Belajar lagi non-stop. Ada orang pula kesilapan dia dah belajar. Dah belajar. Nanti ya kita buat dulu lah. Nanti ya baru datang balik. Tak boleh tuan-tuan. The moment bila kita mula belajar, kita kena belajar non-stop. Sebab dalam bisnes, satu, banyak perubahan berlaku tiap-tiap hari berlaku. Facebook pun selalu sangat bertukar-tukar. Nombor dua, akan ada banyak cabaran, masalah yang kita akan hadapi, yang kita tak akan dapat jawapan macam mana nak selesaikan dia. Nombor tiga, setiap benda yang masuk duit ni pasti akan keluar sebab kita ada belanja. Kita kan memang berbelanja. So, duit tu nak kena sentiasa top up. Dan isunya ramai orang adalah dia tidak boleh nak simpan duit tu. That's why kenapa saya buat coaching 3 hari ni bersama dengan Ultimate supaya saya nak dia betul-betul kaya yang ada duit simpanan. Dia betul-betul simpan duit dia tu. So alhamdulillah jual kain pasang je boleh 4 juta setahun dah macam. 4 juta setahun. Kain pasang je. Dan saya paling sedih lah bila orang tanya, saya ni jual karipap je boleh ke berjaya? Saya ni jual telur je. Saya ni jual nasi lemak je. Saya ni jual tudung je. Tuan-tuan, lebih ramai orang kita bantu. Ramailah pelanggan, banyaklah sales. So jangan fikir pasal benda tu. Jangan fikir pasal barang tu. Semua benda boleh menjadikan jutawan, semua benda boleh menjadikan banyak ribuan, ratusan ribu ringgit. Dengan syarat kita juga membantu ribuan atau jutaan pelanggan. Fokus kepala otak kita ni kena upgrade mindset kita. Iaitu kita kena membantu pelanggan. Berikan mereka ni value, berikan mereka ni penyelesaian, berikan mereka ni rasa tenang bila dapat selesaikan masalah tu. Okay, so dengar cakap saya. Apakah kesilapan menyebabkan saya kata ramai usahawan ni dia cuba nak masuk gaung. So, bila anda dengar, pertama bagi anda yang mungkin belum capai lagi apa yang anda nak, saya nak anda capai. Nombor dua, bagi anda yang mula dah mencapai kejayaan, walaupun bukanlah kejayaan yang besar, yang tertinggi, tetapi at least anda dah berjaya capai sesuatu dan bersyukur. So, anda akan lebih berhati-hati. Dalam masa yang sama, anda akan nampak, you all akan nampak apakah next target yang anda nak capai. Boleh tak dengar saya cakap ni? So, kenapa saya kata usahawan ni berniaga cuba masuk gaung? Dengar sini. Dengar. Apa silap dia? Siapa kat sini nak tahu? Dah share ke belum? Saya nak tanya betul-betul ni. Dah tekan butang share ke belum? Kalau belum, tekan butang tu. Barulah saya menghalalkan insya-Allah ilmu ini. Mudah-mudahan. Sebab saya suka supaya benda ni boleh sampai kepada ramai orang. Boleh pagi ni saya nak 3,000 share boleh? 3,000 share. Anda baik anda dengar kat sini. Sebab terlalu ramai orang yang buat silap yang sama. Walaupun saya cakap ni mungkin dah ada yang pernah dengar. Tapi yang saya nak cakap ni rasanya ni first time lah saya nak cakap. Okay. Tapi saya nak anda betul-betul dengar supaya bisnes anda ni betul-betul memberikan kesan yang baik kepada hidup you. Dengar betul-betul ni. Dengar. Jangan keluar-keluar. Ni dengar keluar. Lepas tu kejap lagi pelik duit bocor, duit tak cukup, sale tak cukup, hutang masih banyak, meningkat. So saya nak anda dengar betul-betul saya nak cakap. So yang pertama, bila kita berniaga, dengar sini bila kita berniaga, nombor satu saya nak cakap, perkara yang penting adalah nombor satu, kesilapan ramai orang adalah dia tidak ada disiplin. Dia tidak ada disiplin keuangan. Ini masalah orang. Dan saya nak cakap masalah ni teruk berlaku kat saya dulu. Duit untuk bisnes kita campur-campur adukkan dengan itulah duit nak pakai beli pampers anak, itulah nak beli bayar yuran anak sekolah, itulah nak beli baju, nak beli apa benda. Kita campurkan duit kita dengan duit bisnes. Yes, saya tahu mencabar. Benda paling mencabar untuk bangsa saya adalah jaga duit. Benda yang paling mencabar kepada bangsa saya dan saya sendiri juga adalah menjaga duit. Itu masalah kita. So, kita tidak ada disiplin keuangan. So, bila datang orang, pak bayar. Bila datang convince sikit, pak beli. Bisnes dah betul lah. Bisnes dah betul. Saya nak cakap nombor dua. Kesilapan kedua. Tidak fokus. Tak fokus dan tak bersyukur. Saya minta maaf lah kalau memang saya keras sikit. Memang sentap. Tapi kalau tak sentap kan anda tidak dapat satu kesedaran. So, nombor satu tadi dah lah tak ada disiplin. Duit campur-campur. Nombor dua, bisnes sudah betul. Datang orang lain. Aku rasa kau patut jual lipstick pula. Kau patut jual tudung pula. Kau patut jual kerepek pula. Kau patut jual ni pula. Kau tahu tak semua ni diperlukan oleh semua orang. Kita tidak bersyukur tuan-tuan.
Allah Ta'ala dah pilih kita, beri rezeki pada kita, pada satu benda, kita nak tukar benda lain. Tuan-tuan, kekuatan saya pada memahami teknologi marketing. Kekuatan saya memahami tentang copywriting. Anda mungkin tahu saya memang favorite saya topik copywriting, strategi Facebook, strategi online. Itu favorite saya. Saya suka benda tu. Dan kekuatan saya dan tim saya memahami benda tu menyebabkan kami boleh share. Kami boleh mengajar kepada anda usahawan di luar sana menggunakan apa yang kami faham untuk bantu bisnes you ni tarik 10 kali ganda lebih ramai pelanggan. Dengan syarat bisnes tu di-online-kan dia dulu. Itu kepakaran saya. Itu rezeki saya. Dan ramai je orang ajak saya berniaga produk lah, berniaga emas lah, berniaga tu lah, berniaga ni lah. Tuan-tuan, kita ni tidak boleh nak buat semua benda dalam satu masa. Tak boleh. Confirm fail. So, saya menggunakan apa yang saya ada. Dengan saya buat training, saya buat servis. Dan kita ada result, tuan-tuan. Tak main-main. Kita ada result. Ni lagilah bulan ni, kita nak beri anda apa? Tajaan kelas 2 hari bernilai RM10,000. Nak bagi macam tu je pada anda. Yang kata tak ada duit sangat kan? Tak ada duit kan? Meh abang tolong. Meh sini abang Jeep tolong you. Dan tim momentum. Meh sini tak payah bayar. Sakit hati sangat kan? Kelas bayar lah apa. Meh sini kita taja you all 2 hari kelas ni. Nilainya RM10,000. Kita bagi anda free je masuk. Kalau anda nak lah, tak nak tak apa. Boleh faham tu? Faham tu? Jelas kan? Okey. So, nombor 1 ada, nombor 2 ni tadi penting. Nombor 1 tadi kita cakap tentang you all tak ada disiplin. Okey. Nombor 2 tidak fokus. Let me explain. Boleh tak saya explain dulu? Tuan-tuan macam ni tau. Kalau boleh macam ni. Bila kita berniaga, pertama sekali tuan-tuan, bagi anda yang kalau baru berniaga, pergilah buka akaun enterprise. Enterprise saya rasa mungkin pendaftaran bisnes tu adalah lebih kurang dalam 70 ke 80 ringgit. Pergi daftar. And then nanti boleh pergi bank. Buka akaun untuk syarikat tu. Dan syarikat kita ni boleh buka beberapa akaun supaya kita boleh asingkan. Oh, ni duit untuk stok. Ini duit untuk gaji pekerja dengan gaji bos. Nombor 3 mungkin kita buat akaun reserve kita. Nak simpan supaya sebab mata kita ni tuan-tuan, kita ada satu penyakit. Bila duit tu berkumpul satu akaun, dia nampak banyak, kita mula rasa nak beli semua benda. So last kali bila kita tengok, kita tak ada duit. Duit tu semua dah hilang. Nak order stok pun dah masalah. Dah tak boleh nak order stok. Dah ejen stoki tak dapat barang pula. Lepas tu kita menggebangkan kat dia orang. Membongakkan dia orang. Mengatakan kita ni ada stok. Hilang lah masalah. Apalah masalah. Rupanya kau yang dah telan duit stok tu. Ejen bengang kat bawah. Apa? Tak ada barang. So kita dah termakan duit untuk rolling tu. Jadi sebab tu saya nak minta tolong anda. Tolonglah asingkan. Sama juga. Kalau anda yang dah capai beberapa ratus ribu, buka Sendirian Berhad. Sebab lebih bagus dari segi percukaian. Kita nak anda bayar cukai. Wajib. Bayar cukai itu wajib. Nombor 3 saya nak cakap. Nombor 3 tidak bayar cukai dan zakat. Itu nombor 3. Tidak bayar zakat, tidak bayar teks. Kita duduk dalam satu negara ni ada undang-undang. So bila kita duduk kat Malaysia, pertama sekali bayar zakat. Kita ni orang Islam, tu kau jangan lupa. Dah berniaga bertahun-tahun tak bayar zakat. Patut rezeki tak berkah. Patut duit tak masuk-masuk tuan-tuan. Kita lupa nak bayar zakat. Pergilah bayar. 2.5% je. Kalau tak tahu cari kat Google, zakat calculator. Dia adalah nanti tolak-tolak apa baru kali 25. Bukan bulat-bulat berapa sel kali 25. Tidak. So bagi anda yang ada Sendirian Berhad tadi, asingkan duit ni, account rolling ni rolling stock duit. So segala duit rolling stock mesti kat situ. Keuntungan pecahkan untuk bayar gaji kita, bayar pekerja, bayar office. Ada lagi mungkin 10 ke 20%, pergi letak dalam saving syarikat. Dan jangan usik. 3 benda ni tadi, hormat dia. Tuan-tuan, bukankah duit juga adalah makhluk Allah? Bukankah semua benda ni adalah makhluk? Kereta, rumah, pokok, semua ni kan makhluk. Dia juga perlu dihormati. Siapa kat sini pernah macam cakap dengan kereta dia, aku nak pergi beli kereta baru, babe. Ada tak pernah tak macam you all bawa kereta you pergi kat kedai kereta dan you
tengah Riki nak beli kereta baru, dan tiba-tiba kereta ni kan dia buat hal. Tiba-tiba dia buat hal. Tak boleh start lah, bateri tiba kong lah, berhenti tepi jalan lah, gearbox problem. Siapa ada macam tu? Saya pernah. Dia macam termati kejap enjin. Masa tu pergi tengok kereta baru, dan dia rasa dia boleh dia nak digantikan. Tiba-tiba dia buat hal. Tak tahulah korang pernah ke tak, tapi saya pernah lah. Okay. Samalah juga dengan duit. Kita perlu hormati dia, bukan pergi campur aduk. So, apa yang you all nak belanja, declarekan dia sebagai gaji. Dulu saya pun mula ambil gaji RM1,000. So, sale dah meningkat, dia dah konsisten naik pula kepada RM3,000. Naik, konsisten, naik pula RM5,000. Jadi kat situlah kita gunakan untuk beli barang rumah, baju sendiri, benda-benda personal, gunakan gaji. Beli peralatan office, sewa office, duit rolling stock, itu guna duit bisnes. So ni saya nak ajar sebab Alhamdulillah saya syukur ramai juga anak murid saya yang dah berjaya simpan beberapa juta. Okay. Ramai lagi yang belum. Tapi saya berbangga juga ada beberapa orang yang dah simpan at least 1 juta dalam akaun dia. So saya punya matlamat tuan-tuan bukan sekadar nak memastikan anda ni buat sale banyak, buat sale berjuta. Saya juga sangat concern kepada you all pun dapat saving sejuta. Itu matlamat saya tahu kepada anak murid saya. Tak kira lah platinum ke, ultimate ke, kepada yang baru masuk ke. Itu benda topik yang anda akan dengar saya cakap tahun ni. Bagaimana nak simpan, nak paksa diri kita simpan duit tu. Kalau tidak, kita memang duduk tepi celah gaung je. Tinggal macam tolak sikit, jatuh, tergulik. So, banyak juga bisnes yang saya cakap, alamak hujan dah pula, basah dah sambil kamera ni. Banyak juga bisnes yang saya jumpa tuan-tuan, dah gerau, dah naik. Tiba-tiba dia salah buat keputusan, terorder barang lah, terorder salah stok lah, benda semua, duit dia habis, hilang semua. Relax. Lepas tu, saya yang dipersalahkan. Padahal yang transfer duit tu dia. Yang pegang dia punya TAC Maybank tu, you tu pun dia. Yang key in nombor supplier, nombor kilang tu tangan dia, bukan saya. Alasannya saya tak tolong lah, saya tak datang rumah lah mengajar dia. Wak lu. You all yang ada duit tu, you all lah yang kontrol duit tu. Kita mana ada ambil lebih duit anda. You all bayar yuran katalah RM10. RPM yang lepas RM10. RM10. Kan? You all lah yang pegang. You all bayar RM10. Itu je lah kita ambil. Selebihnya duit anda. Bila you punya sale naik. That's why kenapa tahun ni saya nak cakap. Itu sangat penting. Tolong asing-asingkan dan pecah-pecahkan. Itu belum lagi lupa nak bayar zakat. Lepas tu cuba belajar tak tahulah mangkuk hayun mana mengajar. Jangan larikan. Kita jangan bayar teks. Tak boleh tuan-tuan. Lembaga hasil kat Malaysia ni, satu dia perlukan dana tu nak buat jalan lah, lampu jalan lah, nak bantu orang, banyak benda. Mereka juga ada akses ke setiap akaun bank kita. Dia tahu berapa banyak duit masuk. Dia juga boleh check duit tu masuk daripada mana. Jadi mereka ni boleh check anytime kalau you tidak bayar tax, maka you all akan kena tangkap. Dan mungkin akan masuk lock up. Sebab melanggar undang-undang negara. So jadi kita nak anda bila dah berniaga sebahagian. Nanti ada cara kiraan. So bayar sikit tax, bayar zakat, and then kembangkan lagi bisnes tu. Sebab nanti dalam RPM insya-Allah kita akan lancarkan RPM pada tak silap saya berapa bulan tim? 13 hari bulan tim 13 hari bulan ni kita akan lancarkan besar-besaran, akan dapat coverage beberapa media utama, dan kita akan lancarkan di satu tempat yang sangat istimewa. Kita sewa kita booking tempat tu. Kos jangan cerita sangat tinggi. Kos terlampau tinggi. Kita juga dapat tajaan beberapa benda yang harganya jutaan ringgit. Just untuk launching sahaja. Just untuk launching. Dan kita akan juga ada beberapa orang selebriti, kawan saya, yang akan turun padang bersama-sama menjayakan pelancaran roket pemasaran momentum dengan temanya onlinekan bisnes anda dan tarik 10 kali ganda lebih ramai pelanggan pada 13 hari bulan ni nanti. 13 tim. Kan launching kita 13 kan? Saya pun sampai dah lupa dah. Saya punya coaching 3 hari ni langsung tak keluar rumah, tak pergi mana. Sampai saya pun dah tintong dah ni. Tak silap saya adalah pada pelancaran kita adalah pada 13 hari bulan insya-Allah.
Okay, 13 hari bulan Januari kita akan buat pelancaran insya-Allah untuk kelas roket pemasaran momentum. Yang mana kelas ni 2 hari pada Februari nanti. Kelas tu pada Februari, nanti kita akan bagi tahu tarikh dia. 2 hari, kelas tu adalah 2 hari. 2 hari 1 malam. Dan nilai kelas tu dengan apa yang kita bagi modul, kita bagi workbook, kita bagi banyak lagi barang apa benda semua jadah, nilai dia RM10,000. Tapi anda tak payah bayar RM10,000, kita taja anda. Kita sponsor anda untuk belajar onlinekan bisnes anda dan tarik 10 kali ganda lebih ramai pelanggan. 13 Januari lah, apa pula Sabtu? Kan, 13 Januari adalah pada hari Rabu. Betul Tim Ya pun sampai dah senoning tadi. Okey, launching kita adalah pada 13 Januari. Betul Tim? Tim tak apa, Tim boleh betulkan saya kat situ. Boleh juga kat situ nanti pinkan komen link dia. So tolong tag kawan-kawan anda, tolong ajak dia orang join sekali. Keutamaan saya adalah kepada anda yang dah berniaga. Keutamaan saya adalah kepada anda yang dah berniaga. Saya nak bantu anda untuk nak tarik ramai pelanggan, untuk nak mengonlinekan bisnes anda dengan beberapa strategi, dengan beberapa nanti anda lihat sendiri pencapaian anak murid saya. So, anda kena ready. Dan untuk ready tu juga, anda boleh pergi ke link naktarikpelanggan.com. naktarikpelanggan.com. Pergi kat situ, anda kena masukkan nama, email, nombor telefon supaya anda boleh masuk dalam senarai menunggu, waiting list. Dan supaya kita boleh bantu anda. Siapa nak kat sini nak dibantu, nak dibimbing. Dan nanti 13 hari bulan kita ada pelancaran besar-besaran di satu tempat yang istimewa. Tolong doakan jangan hujan ya Allah. Amin. 13 hari bulan tu tolong jangan hujan. Nak hujan sebelum atau selepas. Dah hilang suara dah. Okay. So 13 tu anda kena bersedia 10 pagi sebab kita akan launching di media-media utama juga di social media. Kemudian kita bagi anda tajaan percuma, kelas bernilai RM10,000. So pergi kat situ nanti, web naktarikpelanggan.com, bagi tahu kawan-kawan apa semua, masuk join in supaya kita boleh guide anda pada awal Februari kita dah buat kelas sebelum Raya Cina. Sebab apa tahu, saya nak readykan untuk anda buat sale gila-gila raya nanti. Ramadan 2021 dan juga Syawal 2021, kita nak anda betul-betul faham strategi, tahu cara nak naikkan sales dengan menambahkan bilangan pelanggan. Tak guna kita gebang-gebang banyak benda tapi sebenarnya pelanggan kita tak bertambah. So benda yang penting adalah tambah pelanggan, fahamkan apa pelanggan nak, buatkan pelanggan ni nampak kita, kenal kita, pelanggan suka kita, pelanggan percaya kat kita dan akan transfer duit pada kita dan mereka pun dapat value. Mereka pun dapat manfaat daripada apa yang anda nanti kongsikan insya-Allah. So jangan lupa pergi ke naktarikpelanggan.com. Okey, itu saja untuk pagi ni. Saya harap anda bukanlah usaha yang akan masuk ke gaung. Okey, jaga anda punya duit betul-betul. Hormati duit anda, hormati bisnes anda, hormati tim yang support anda insya-Allah. Mudah-mudahan itu akan bawa anda ke satu level yang berbeza. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.